Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Selamat kembali ke channel Situkan Cerita. Nama aku Acap. Kepada korang yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan jutaan terima kasih atas korang punya support semua guys. Dan korang memang awesome lah. Dan pada korang pula yang baru je jumpa channel aku ni ataupun yang belum subscribe tu, apa lagi? Tekan butang like, share, butang subscribe dan tekan sekali butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan cerita-cerita aku yang akan datang nanti. Okey. Malam ni guys, aku nak petik beberapa buah kisah lah. Kisah seram mengenai hospital. Beberapa kisah Dan kalau nak tahu cerita dia, tonton video aku ni sampai habis and let's check it out. #Surrender. Okey. Cerita yang pertama kebanyakan daripada cerita ni aku petik daripada kisah seram hospital nukilan Dr. Kamarul Arifin ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Caku dalam siri Arsip Angkara Negara lah. Okay guys, cerita pertama ni melibatkan seorang jururawat yang bertugas di ward postnatal. Ward postnatal ni adalah ward untuk wanita-wanita selepas bersalin. Nak dijadikan cerita satu malam ada seorang jururawat ni, dia menangani seorang pesakit yang bersalin sekitar jam 12 malam macam itulah kan. Lepas tu lepas dah bersalin tu, dia dah buat apa prosedur-prosedur yang patut. Beberapa orang nurse yang membantu kat dalam tu dibahagi-bahagikan tugas lah. Ada nurse yang membersihkan peralatan semasa pembedahan, ada nurse yang buat report tentang waktu prosedur bersalin. Yang doktor pula adalah tugas-tugas dia buat paperwork dia semua kan. Dan ada seorang nurse ni pula yang ditugaskan untuk handle pesakit ni lah, ataupun ibu yang bersalin ni tadi, untuk dihantar ke ward postnatal. Jadi bila dah selesai prosedur apa benda semua, so ibu ni tadi diletakkan atas troli untuk dibawa ke ward. Baby pun dah diletakkan atas tempat baby untuk ditolak ke ward lah. Okay, tapi baby diasingkan sekejap lah untuk tagging apa benda semua. So dia hantar ibu dulu. Okay, so bila dia hantar ibu ni, pesakit atas troli lah. Dan kemudian barang-barang pesakit benda semua diletakkan di bawah troli. Okay, ditolak troli perlahan-lahan. Lepas tu masuk dekat lift. Okay, perlahan-lahan naik ke tingkat 5. Ward postnatal di tingkat 5. Masuk, lepas tu dah turun dekat lift, keluar daripada lift, masuklah dekat ward. Hantar dekat ward. Okay, letak dekat mana tempat katil dia tu. Okay, parking. Betul, uruskan katil lah benda semua, dah settle. So nurse ni keluar lah nak pergi ke tempat yang buat bersalin semula kan. Nak buat sambung kerja dia dekat sana. Jadi bila dia tengah nak pergi ke ward tu, tiba-tiba dia nampak perempuan tadi ni berlari pergi ke arah dia tau. Nurse sambil dia macam lari tu taklah macam jalan cepat-cepat lah, jalan macam cepat-cepat. Nurse, tunggu nurse. Jadi nurse ni pandang pintu lift masa tu dia dah masuk kat dalam ni lah, separuh dah masuk badan dia masuk dalam lift. Nurse, tunggu kata dia. Lepas tu nurse ni pun jengah lah keluar kan kepala dia. Dia nampak perempuan yang datang kat dia ni ataupun pasien yang dihantar tadi ke hospital tadi, ke ward tadi tu, sedang mengejar dia. Dia macam pelik lah. Apa tu? Ya, kenapa? Uri saya mana, nurse? Uri saya mana? Sambil perempuan ni, nurse ni macam pelik lah. Lepas tu dia nampak darah-darah ni semua. Ya, perempuan lepas bersalin, darah tu melili-lili dekat kaki perempuan tu. Lepas tu tiba-tiba lift tu macam memaksa tutup tau. Jadi nurse tadi pun cepat-cepat tekan button tingkat 5 ni tadi balik kan. Sebab yelah nak tengok lah keadaan perempuan tadi macam mana. Ni kenapa pula perempuan ni kan? Dia kejar-kejar cari uri dia. Sedangkan uri dia tadi ada dekat bawah katil dia tadi kan.
tekan balik tingkat 5, naik. Pintu lift terbuka. Bila pintu lift terbuka, tak ada siapa kat situ guys. Tak ada siapa kat situ. Dan nurse tu baru teringat, wanita yang baru lepas bersalin tak ada dayanya dia nak berlari ataupun berlari-lari anak mengejar macam itulah kan. So dia macam curious lah. Mungkin betul ataupun mungkin hayalan dia. Kemudian dia keluar daripada lift tu, dia masuk balik ke ward postnatal tadi. Keluar balik ke ward postnatal tadi, dia pergi dekat katil tempat pasien yang dihantar tadi lah, tempat ibu yang dihantar tadi tu. Bila dia sampai situ, dia nampak pasien tu tengah sedap tidur, berdengkur lagi. Lepas tu dia check lah, dia check uri ada kat situ, dia check baby pun selamat tidur kat situ, barang semua tak ada apa, semua tak ada apa, memang cantik je kat situ, tak darah pun tak ada meleleh, tak ada apa. Jadi nurse tadi tu macam, habis tadi tu siapa kan? Dan nurse tu perlahan-lahan dia keluar daripada ward tu, bacalah apa yang patut. Kemudian dia cekalkan hati dia untuk turun semula ke labor room untuk sambung tugas dia dekat sana, kan? Dan sehingga kini tak tahulah perempuan yang mengajar itu adalah menjadi misteri sehingga kini. Okay guys. Kalau aku jadi nurse tadi tu, aku tak tahu ada jadi apa aku kat situ. Wow, pengsan ni. Okay, cerita yang kedua ni melibatkan sebuah kejadian ni berlaku. Okay, cerita yang kedua ni guys, kejadian ni berlaku di ward onkologi kalau tak silap aku lah. Kalau siapa yang tak tahu onkologi tu apa, boleh komen kat bawah kot. Aku pun tak tahu onkologi tu apa sebenarnya maksud dia lah. Tapi dikatakan kat sini buat onkologi kanak-kanak. So mana-mana kalau ada doktor yang menonton video aku ni, dapatlah komen-komen di komen box kat bawah tu, bagi tahu apa onkologi tu apa maksud dia. Kan aku pun apalah, patutnya nak cerita ni buatlah research sikit kan. Okeylah, tak apalah, kita teruskan lah cerita kita malam ni Okey. Nurse ni dekat ward onkologi, dia handle satu pesakit kanak-kanak. Daripada cerita ni aku faham lah di mana kanak-kanak tersebut mungkin ada penyakit yang memerlukan darah untuk badan dia lah. Mungkin penyakit pneumonia apa, leukemia ke apa yang perlukan masuk darah ke apa. Kalau ada doktor dah ni tolong betulkan aku kalau aku salah. Okey. So nurse ni dia handle lah pesakit ni. Mula-mula dia masukkan satu bag platelet darah tu, masukkan ke dalam badan budak ni melalui jarum lah ke tangan dia tu lah kan. Okay. So bag yang pertama ni semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar lah kan? Jalan dengan lancar. Lepas tu dia punya proses pun cepat, dia semua. Tapi bila masuk bag yang kedua, benda tu jadi macam lambat kan. Platelet darah tu pun macam lambat nak proses lah apa gitulah kan. Dah sampai daripada pukul 1 pagi sampai ke 2 pagi proses tu. Jadi lama. Dia 1 jam lebih macam tu. Cuma pelik lah, kenapa lah kan. Okey lah, tak apalah, dia layan lah juga, ikutlah prosedur apa yang patut. Dan settle je benda tu. Dia terus pergi ke katil kanak-kanak ni lah, nak pasang. Masa yang platelet yang pertama tu budak ni okey je, tak ada apa, dia relax je waktu masukkan darah pun, dia semua tak adalah ragamnya. Tapi ketika untuk prosedur yang kedua ni, budak tu jadi macam lain macam mengamuk, macam menjerit, macam yelah meragam. Kalau menurut daripada cerita yang aku baca ni kan, daripada gaya budak tu berkomunikasi dengan doktor tu, mungkin budak tu dalam lebih kurang umur 3-4 tahun lah. Sebab dia punya cara komunikasi dia adalah pelat. Aku agak budak ni umur dia 3-4 tahun macam itulah. Bila nurse ni datang nak masukkan platelet darah dia tu, meragam.
menepis nurse ni. Oh, nangis. Oh, tak nak. Anak. Lepas tu, yelah, tugas sebagai nurse ni perlukan kesabaran yang tinggi, memerlukan dedikasi kan. So dia pun menenangkanlah budak ni. Dik, kejap dik, sabar dik kenapa ni? Nak susu, nak apa? Tanya kan. Adik lapar ke? Apa semua? Tak nak. Habis tu kenapa? Diam kakak nak masukkan ni darah ni. Kejap je. Doktor meronta kan. Jadi bila dah meronta-ronta macam itu, nurse ni rasa dia patut minta bantuan nurse lain untuk bantu dia untuk pegang budak ni lah. Kan takut nanti jarum tu salah masuk ke apa benda ke kan. Jadi lepas tu masa dia tengah nak macam ni dia ada prosedur dia dekat budak ni. Nak pegang budak ni, tiba-tiba budak tu mundur ke belakang. Dia tunjuk dekat nurse ni kan. Tepat dia tunjuk kat nurse ni. Ocong. Akut. Cakap macam tu. Jadi si nurse ni macam, apa hal budak ni kan? Apa hal? Dia macam tiba-tiba rasa macam meremang kat belakang ni tau. Dan Ocong, anak, Ocong. Ni macam tu budak tu. Jerit kan. Anak, Ocong. Jadi nurse ni kata, aku kena minta bantuan kat luar ni kan. Dan kan dia tak jadi budak ni dah lebih jadual dia patutnya masuk darah ni. So bila nurse tu pusing nak keluar daripada ward budak ni lah kan, nak pergi minta bantuan. Tiba-tiba guys, dia terasa dekat tengkuk ni macam ada hembusan nafas tau. Masa nak keluar jalan tu, ada hembusan. Nurse macam perlahan-lahan dia keluar daripada pintu tu. Budak tadi tu masih meragam lagi lah. Masih meragam lagi tapi kali ni dia dah ambil selimut, dia tutup muka dia. Akut macam tu. Lepas tu nurse ni perlahan-lahan dia memandang ke belakang tempat dia berdiri tadi tu. Dan ternyata benar guys, ada sekujur objek dekat situ berwarna putih seperti gula-gula kan. Kalau gula-gula korang tahulah apa benda tu kan. Sedang berdiri benar-benar di tempat nurse tadi tu berdiri semasa nak menjalankan prosedur masuk darah dekat budak. Dan dia nampak gula-gula ni sedang memerhatikan budak tu. Dan nurse tu terus keluar minta bantuan orang-orang kat situ, orang-orang pula rakan-rakan jururawat dia kat situ untuk bantu dia. Dan dia panggil juga attendant hospital kan, yang lelaki, mana yang pandai baca apa benda, yang tahulah macam nak handle benda ni, dipanggil untuk bantu dia kan, untuk bantu uruskan budak ni lah kan. Dan akhirnya budak tu dikeluarkan daripada ward tu, diletakkan berdekatan dengan kawasan nurse ni tadi, untuk mudahlah kalau jadi apa-apa, nurse ramai kat situ boleh monitor budak tu lah. Dan akhirnya dia berjaya, nurse kat situ berjaya masukkan darah, dan kemudian budak tu tidur dengan aman lah lepas tu, selepas ditenangkan oleh beberapa orang jururawat kat situ. Alright, itulah cerita aku yang kedua. Alright, cerita yang kedua tu bagi aku agak seram lah kan. Bila kau nak keluar daripada bilik, tiba-tiba kau rasa macam ada orang hembus nafas kat sini. Bila pusing nampak makhluk yang tak sepatutnya kau nampak kan. Mencabar juga kerja-kerja nurse ni Salute lah guys, salute. Okey lah, kita terus ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni guys, dia bukan melibatkan dalam hospital lah, tapi ada kena-mengena dengan perawat lah, ataupun orang yang handle orang yang sakit lah. Okey, cerita ni melibatkan Jabatan Pertahanan Awam.
Jabatan Pertahanan Awam, seorang lelaki. Dia dalam unit MVA tu, Motor Vehicle Accident. Dan satu malam dia dapat panggilan dekat satu tempat ni ada kemalangan yang melibatkan beberapa biji kereta. Macam itulah lebih kurang dekat satu lebuh raya di ibu negara lah. Okey. Jadi diorang pun macam biasalah membuat diorang punya prosedur-prosedur tu dan kemudian bergegas ke tempat kejadian. Sampai kat tempat kejadian, macam biasalah diorang perlu ada diorang punya SOP benda semua kan. Kelengkapan semua dah ready benda semua. Okey, ada beberapa buah kereta yang dah accident lah kat situ. Ada yang elok, ada yang teruk, ada yang separa teruk, benda semua. So bila sampai ke sana dia kena tengoklah kategorikan mana yang perlu dirawat dulu pun semua. Jadi yang si lelaki ni kita bagi nama dia Faizal lah. Jadi si Faizal ni dia terus bila dia tengok dengan bersama tim dia tu, tengok ada satu buah kereta ni yang memang teruk sangat dia punya keadaan dia. Dan seorang lelaki ni seolah-olah macam dah terkeluar daripada pintu kereta dia macam yelah agak kritikal juga keadaan pesakit tu. Keadaan mangsa kemalangan tu, dia terus pergi ke situ. Dan tim-tim yang lain tengok kawasan keadaan pesakit-pesakit ataupun keadaan mangsa-mangsa kemalangan yang lain lah. Dan dia ni dengan kawan dia lagi seorang, dia memang spesialis yang part ni, dia terus pergi dekat kereta yang agak teruk tu. Bila dia sampai sana, macam biasalah guys, orang accident kan, sakit kan, mesti dia macam panik lah. Tolong cik, sakit cik, tolong cik. Jadi si Faizal ni pun menenangkan lah mangsa tersebut. Ya sabar cik, kita dah sampai cik, kejap Okay. So dia panggil lah kawan dia. Diorang Jabatan Pertahanan Awam ada yang jenis special nak buka dia punya pintu apa dia semua kan, sebab lelaki ni tersepit. So dia kata pintu tu apa benda semualah, adalah prosedur nak keluarkan mangsa kemalangan ni. Jadi bila dah berjaya keluarkan mangsa kemalangan ni, dia check lah apa yang patut kan, mana tempat luka yang kritikal apa benda semua dia tutup dulu untuk balut dulu kan sebelum dapat rawatan yang selanjutnya di hospital. Okay, masa dia dah rawat benda semua, tiba-tiba kawan dia bisik lah, Zal, ada seorang lagi dalam kereta lah Zal. Lepas tu Faizal dia cakap lah, oh iya ke? Lelaki perempuan? Jadi Faizal masa tu menjengah. Dia memang nampak ada seorang perempuan duduk dalam kereta yang remuk tu. Tapi keadaan perempuan tu macam duduk macam gitu, mata terbuka, dahi berdarah macam tu. Gitu je lah dia diam je. Lepas tu yang lelaki tadi mengerang lah, sakit, aduh doktor, tolong doktor, sakit doktor, tolong doktor kan, ataupun tolong cik, sakit kan. Sabar cik, saya dah balut mana yang patut ni, saya dah bantu cik, kejap lagi kita akan bawa cik pergi hospital, cik tahan sikit cik Lepas tu Faizal tu panggil kawan dia, babe, kau pergi tengok, kau tengok perempuan tu okey ke tak dalam tu, kau pergi tengok dia. Okay. Lepas tu dia pusing balik dekat pesakit tadi, dekat mangsa tadi. Cik jangan risau, kejap lagi ambulans akan bawa cik pergi ke hospital yang terdekat. Dan cik juga jangan risau, isteri cik nanti isteri atau girlfriend cik tu nanti kita akan rawat jugalah. Kejap lagi kita akan selamatkan isteri ataupun girlfriend cik dalam kereta tu. Jadi pesakit tadi tu tengah sakit-sakit, dia macam terpinga-pinga. Girlfriend, isteri, cik, saya memandu seorang cik. Waktu Faizal macam, waktu dia tengok kawan dia, nanti biar. Apa pasal kawan dia? Apa pasal? Sini tolong angkat ni dulu. Tolong angkat patient ni dulu, masuk dalam ambulans. Kawan dia tu akur lah, sebab Faizal ni adalah ketua dalam grup tu kan. So, kawan ni tu keluar dengan tak tahu apa-apa. Dia terus ni ambil stretcher, minta bantuan yang beberapa anggota lagi, angkat orang ni masuk dalam ambulans, and then terus dibawa ke hospital. Sebab dia punya ada pembuluh darah yang bahaya lah, yang mengeluarkan banyak darah. So dia terpaksa kena dahulukan orang ni hantar ke hospital. Dan kemudian lepas tu si Faizal pun bangun. Perlahan dia tengok balik kat kereta. Dia nampak ada seorang perempuan
Yang tadi dia nampak cuma diam macam tu, mata terbuka diam itu kan. Kali ni perempuan tu tengok dia sambil senyum. Tu si Faizal ni lalu depan kereta tu lah, nak pergi ke tempat pesakit, tempat mangsa-mangsa yang lain untuk bantu buat rawatan lah kan. Sambil dia jalan tu, dia jalan tapi mata dia jeling sikit je tengok dekat kereta tu. Dan dia perasan perempuan tu senyum tengok dia. Sampailah Faizal ni habis melepasi kereta yang remuk tu. Dan selepas tu Faizal memang dah tak tengok-tengok lagi lah keadaan kereta tu. Dia terus jalan, tak tengok lagi lah keadaan. Okey. Tamat kisah yang ketiga. Okey guys, kita terus kepada cerita yang keempat ataupun cerita yang terakhir untuk malam ni. Alright, cerita yang terakhir ni agak istimewa sikit sebab dia berlaku kepada isteri dan anak aku. Ceritanya tentang hospital. Masih cerita tentang hospital. So malam ni memang tema dia tema hospital ataupun tema kepada frontliner kita bahagian kesihatan ni lah. Okay. Kalau tak salah aku, anak aku pernah dimasukkan ke ward kanak-kanak lah Tak silap aku bulan 12 atau bulan 1 tempoh hari lah. Disebabkan dia ada keracunan makanan. Dia cerita dia macam ni. Anak aku ni dia dah muntah-muntah sejak daripada hari sebelum dia masukkan ke ward tu lah, 1 hari sebelum lah. Makan dia muntah, minum susu muntah, makan muntah, minum susu muntah. Kan? Lepas tu aku pun buatlah apa yang patut lah. Kita rawat dia lah daripada rumah dulu kan. Tapi still tak boleh. Macam itu juga. Dan bila aku dah monitor dia punya vomit tu lebih daripada 10 kali, aku pun terus bawa dia pergi ke ward kecemasan lah. Ward kecemasan di salah sebuah hospital yang ada di Kuala Lumpur ni. Okey, dan kemudian dia terus daripada zon tidak kritikal terus dibawa kepada zon separa kritikal. Di mana bila dah didiagnose memang dia betul-betul ada keracunan makanan lah kan. Kemudian kita pun duduk dekat ward dekat bawah tu untuk monitor dulu, tengoklah kalau dia okey terus boleh balik. Tapi waktu tu nak dijadikan cerita, anak aku tak boleh nak cope dengan ubat yang sedia ada dia bagi. So doktor terpaksa tahan dia di ward pada malam tu. Jadi isteri akulah yang mengambil tempat untuk menjaga anak aku di hospital malam tu. Okay, anak aku ni anak yang kedua, umur dia 2 tahun. Okay. Malam tu anak aku dia aktif macam biasa. Dia main macam biasa, cuma dia muntah-muntah je lah. Okay. So bila dia dah main apa benda semua, dia dah berceloteh kan. Dia penat, dia minum. Lepas tu dia muntah, dia makan ubat, dia muntah, and then mungkin dia kepenatan, dia tidur. Masa tu menurut isteri aku dah lebih kurang pukul 1:30 pagi lah. So waktu tu aku dah balik rumah lah dengan anak aku yang sulung lah. Okay, lepas tu aku dah uruskan anak aku dah uruskan diri aku apa semua, dah bersihkan badan, dan kita orang pun tidur lah, nak masuk tidur. Aku tidur dengan anak lelaki aku. Tiba-tiba guys, jam 3:30 pagi ataupun lebih kurang dalam jam 4 pagi macam tu, isteri aku video call aku. Keadaan dia cemas. Dia call aku. Hello, Assalamualaikum B. Aku ya kenapa? Ya, dengan mama gitu tanya. Ni kenapa? 4 pagi telefon ada apa? Adik okey ke? Dah boleh keluar ward ke? Tak, mana boleh keluar ward lagi. Doktor tak datang check lagi ni. Yang tadi baru nurse masukkan air dia dekat dia ni. Dah tu kenapa? Ni adik ni, tak tahu daripada tadi tak berhenti nangis ni. Dan waktu tu ward macam agak-agak sama, macam gelap tak gelap, terang tak terang lah kan. Sebab orang semua dah start tidur benda semua kan. Saya kata dah kenapa. Tapi memang daripada sejak aku angkat telefon tu, memang aku dengar anak aku ni menangis, meraung macam seolah-olah kena cubit tau. Kenapa adik tu nangis?
Lepas tu dia nangis, anak aku ni nangis, dia duduk dekat rail katil itu sampai, "Mami, nak mami, nak mami. Mami, nak mami, nak susu, nak mami." Kan? Padahal mami dekat sebelah ni. Kenapa? Tak tahu. Saya nak pegang dia tak nak, dia tolak saya. Dia kata, "Nak mami, nak mami." Saya kata, ni mami tapi dia tak nak. Waktu tu isteri aku pergi lah dekat anak aku kan. Sayang, Safwa, ni mami. Waktu anak aku tengok muka isteri aku macam, tak nak, nak mami. Waktu isteri aku tengok tu macam, nak buat macam mana ni bi? Isteri aku dia, yelah mula cemas lah kan. Tak pernah anak dara aku ni jadi macam tu. Lepas tu aku cakap dengan isteri aku, Okey, macam ni, relax. Ada air ke air masak ke apa kat situ? Ada. Okey, bacakan ayat kursi, bacakan 3 ku, baca apa yang patut, mana yang awak tahu awak baca je. Baca. Okey, lepas tu nampaklah kehadiran nurse kat situ kan. Nurse datang, kenapa ni kan. Lepas tu dia biasalah kat ward kanak-kanak, kalau seorang dah nangis berjangkit lah, semua pun nangis juga. Keadaan kat situ jadi macam kocak-kacir sekejap lah, riuh kejap lah. Dek kenapa ni, nak susu ke nak apa? Nak mami macam tu kan. Lepas tu isteri aku tak tahu nurse ni, dia dengar lah aku perbualan antara isteri aku dengan nurse ni. Lepas tu wife aku cakap, Okey, nanti apa-apa call balik. Wah, aku dah mula risau lah time tu kan. Okey, selang lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu, aku cakap, lama no ni kan, tak call balik pun. Kata nak call balik 5-10 minit. Ada orang kata alah kejap je kan. Tapi sebagai seorang bapa, 5 ke 10 minit tu bukan agak lama, memang lama bagi aku nak tunggu result kenapa anak aku tu kan. So aku decide aku call balik lah isteri aku. Aku call biasa je lah, takut mengganggu orang lain atau apa kan. Aku call biasa. Hello yang, macam mana Safwa? Dah dia baru diam ni, baru senyap. Macam mana dia diam? Itulah tadi saya baca lah tadi ayat kursi, baca Fatihah apa semua, embus kat air, so elap muka dia. Lepas tu Lepas tu baru dia macam nampak saya, mami, nak mami, terus baring susu. Ni dia baru nak lelap ni. Orang takut lah bi. Cakap, tak ada apalah tu kan. Biasalah. Entah adik tu mamai ke apa ke, bangun tidur tadi. Tak adalah, dia tak selalu macam itu lah. Dia selalu tak macam itu lah bi. Dia selalu dia bangun dia okey je. Tak tahu malam ni kenapa dia. Tak ada apalah tu kan. Tak ada apalah. Biasa itu, yalah dia mamai ke apa ke kan. Lama tau tadi. Lebih 10-15 minit dia macam itu. Seram pula saya. Harap-harap besok bolehlah keluar wad, kata Dan. Okay. Bila jadi tu anak aku pun tidur lah. Dia semua. Dan besok pagi Alhamdulillah, anak aku pagi-pagi tu dia dah start membuang air besar. Dia punya pupu tu dah ada certain kriteria yang ni, dia boleh balik. So Alhamdulillah lah, tengah hari macam itu, doktor kata tengok dia punya keadaan pun semua, dia punya pupu pun dah okey. And then petang tu kita orang semua boleh keluar daripada ward. Dan itulah pengalaman yang agak seram lah bagi isteri aku kan, nak handle anak aku yang tiba-tiba tak nampak mak dia. Kenapa dia boleh? Anak aku ni dia tengok muka mak dia, tapi dia kata tak nak mami. Habis siapa yang dia nampak tu? Kan? Budak umur 2 tahun guys. Dan macam tu lah cerita dia. Okay. So guys, itu sajalah cerita yang dapat aku sajikan lah untuk korang. Aku minta maaf sangat lah. Aku sebenarnya beberapa hari ni agak terlalu sibuk guys. Dan aku sempat baca ataupun petik beberapa buah cerita yang mana aku sempat je lah. Aku harap-harap cerita yang aku sampai ni dapat menghiburkan kalian, dan harap-harap juga cerita yang aku sampaikan ni dapat adalah sedikit sebanyak iktibar untuk kita. Okay? Dan dalam kesempatan ni jugalah, memandangkan aku malam ni bercerita tentang
hospital kan, kisah tentang jururawat, dan ada doktor, dan ada juga anggota-anggota perkhidmatan awam yang bukan membantu, berkhidmat untuk kita. Aku salute lah pada korang, dan aku nak ucapkan jutaan terima kasih lah pada semua frontliner kita yang orang kata apa dia sanggup berkorban, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan suami, semata-mata nak beri perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat dan kita semua. So pada kawan-kawan di luar sana, kita sama-sama menghormati, sama-sama menghargai antara sesama kita ni, sebab kita ni sama-sama saling memerlukan. Okay guys, itu saja untuk malam ini. Dan untuk kesekian kalinya, aku nak ajak korang semua, mana yang ada buat tulisan-tulisan cerita seram ataupun ada pengalaman kisah seram ataupun misteri, mistik ke apa, nak kongsi dengan aku, nak aku ceritakan semula dengan gaya penceritaan aku, boleh, tak ada masalah. Korang follow je aku punya social media dekat bawah ni, dan kemudian DM pada aku. Tu satu cara. Cara yang kedua, korang boleh hantarkan cerita-cerita korang tu ke email aku di acap@gmail.com. Okay. Dan cara yang ketiga paling mudah, korang join aku punya Telegram. Telegram Bilik Seram Si Tukang Cerita. Join geng remang kat sana, dan korang boleh share cerita korang kat sana. Nak type boleh, nak voice chat pun boleh. Okay? Alright. So, aku doakan korang semua sentiasa sihat, happy bersama keluarga yang tercinta. Stay safe guys. Okay? Dan aku ucapkan selamat malam. Assalamualaikum. #seram.